Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Idris Yusof, Menteri Pendidikan 2, mewakili Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Madinah Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Khairil bin Haji Awang, Pengarah Institut Aminuddin Baki. Yang berbahagia Datuk Haji Mahmud bin Karim, Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran, Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita berkumpul di majlis yang penuh bermakna pada hari ini bagi melaksanakan satu lagi agenda penting di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Idris bin Yusof, Menteri Pendidikan 2, kerana sudi bersama-sama hadir merasmikan Konvensyen Pendidikan Kenegaraan Kebangsaan pada kali ini. Saya juga mengambil kesempatan ini merakamkan sekalung tahniah kepada Institut Aminuddin Baki kerana telah berjaya menganjurkan konvensyen ini buat julung kalinya pada tahun 2014. Besarlah harapan saya semoga konvensyen ini menjadi pemangkin kepada usaha yang lebih gigih di pelbagai peringkat dalam memastikan kelangsungan kedamaian dan keharmonian negara yang kita kecapi kini berterusan bagi diwariskan kepada generasi akan datang. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, menyedari hakikat bahawa para pendidik memainkan peranan yang amat penting dalam melahirkan warga negara yang baik, maka konvensyen ini diharap dapat mempertingkat tahap penghayatan terhadap nilai asas kenegaraan melalui perkongsian maklumat dalam kalangan warga pendidikan. Konvensyen ini juga merupakan medan pertemuan seluruh warga pendidikan pelbagai peringkat dan lapisan, terdiri daripada pengurusan atasan di kementerian dan jabatan pendidikan, para pentadbir dan pemimpin, pasukan pemikir, teraju, teras dan mentor program pendidikan kenegaraan Kementerian Pendidikan Malaysia. Hal yang demikian adalah sebagai wasilah bagi menyebarkan dapatan penyelidikan asas-asas kenegaraan kepada warga pendidikan yang berupaya menjana perancangan dan tindakan yang lebih berkesan dalam memperkukuh asas kenegaraan di setiap peringkat. Program pendidikan kenegaraan telah bermula pada tahun 2010 melalui program pengurusan pementoran perkhidmatan awam Kementerian Pendidikan Malaysia dengan melatih sekumpulan warga Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai teraju terdiri daripada pensyarah Institut Aminuddin Baki dan teras di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pegawai Pendidikan Daerah serta guru penghubung di sekolah-sekolah. Justru konvensyen ini diharap dapat dimanfaatkan untuk menjana idea-idea bernas, berkongsi pengalaman, membugar dan menambah ilmu-ilmu baharu yang memberi nilai tambah kepada keyakinan
menjalankan amanah yang digalas. Hadirin yang dihormati, pendidikan merupakan wahana paling ampuh dalam menjayakan hasrat sesuatu dasar. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Maka, penerapan tentang pemahaman, pemenghayatan dan amalan sesuatu dasar serta pemupukan perpaduan antara kaum perlu bermula di peringkat awal melalui sistem pendidikan kita. Ini akan bentuk jati diri yang kental serta prinsip yang kukuh dalam kalangan warga negara. Bagi memastikan pendidikan benar-benar menjadi tunjang kepada kekuatan negara, maka para pelaksananya juga, khususnya guru-guru, perlu terlebih dahulu memiliki jati diri yang kental serta memahami dan menghayati peranan sebenar mereka. Sekiranya kita masih ingat kepada ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri semasa perhimpunan Hari Pekerja pada tahun ini, beliau telah memberi penekanan kepada beberapa prinsip yang perlu dihayati dan diamalkan oleh penjawat awam. Prinsip-prinsip tersebut adalah: pertama, prinsip berilmu. Kedua, prinsip kepercayaan. Ketiga, prinsip budaya amalan kerja terbaik. Keempat, prinsip semangat patriotik. Dan yang kelima, prinsip budaya kerja yang berasaskan keberhasilan. Sementara perpaduan dan kesejahteraan rakyat pula adalah prasyarat dalam usaha merealisasikan aspirasi negara bagi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Justru, perpaduan dan kesejahteraan rakyat merupakan aspek penting dalam pembangunan negara. Oleh itu, ianya perlu diberikan perhatian yang bersungguh-sungguh oleh setiap orang. Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus menyokong pembinaan negara bangsa bagi memperkukuhkan perpaduan, membina identiti nasional dan semangat kebangsaan serta membangunkan sumber manusia bersesuaian dengan keperluan negara kita dalam menghadapi cabaran globalisasi. Hadirin yang dihormati, sebagaimana yang kita tahu, peranan guru sebagai tunjang utama dalam memperkasa dan memajukan bidang pendidikan di negara ini sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Fungsi dan peranan guru dipandang tinggi dan diiktiraf bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, jurutera sosial, penyubur perpaduan, pencorak minda, pembangunan sasiah, malah guru merupakan sebagai ejen perubahan. Selaras dengan itu, transformasi dalam pendidikan akan terus berlaku kerana ia juga selaras dengan aspirasi negara untuk menjadi negara maju dengan acuan kita sendiri yang mengambil kira kepercayaan, budaya dan nilai setempat yang terpelihara sekian lama. Dalam memacu kemajuan negara, prasyarat utama untuk menilai keupayaan kita adalah bergantung kepada usaha dalam pembinaan negara bangsa yang bersatu padu dan harmoni yang memerlukan hasil usaha daripada semua pelbagai pihak. Oleh yang demikian, keupayaan membina negara bangsa pula bergantung kepada sejauh mana nilai patriotisme, toleransi serta sikap saling menghormati dapat dipupuk dan dikongsi secara bersama oleh setiap lapisan rakyat tanpa mengira kaum dan bangsa dan juga agama. Dalam hal ini, saya juga ingin berkongsi harapan daripada yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara KSN semasa menyampaikan ucapan di Majlis Penyampaian Diploma dan Anugerah Fellow Intan 2014 pada 26 Ogos baru-baru ini.
Kita mempunyai kewajipan untuk berkhidmat bagi melaksanakan mandat yang telah diberikan oleh rakyat dan kerajaan. Dan amanah dan kewajipan ini perlu ditunaikan dengan penuh taat setia. Selaku anggota perkhidmatan awam, kita harus memegang kuat prinsip taat yang tidak berbelah bagi kepada negara, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan kerajaan. Sebagai penjawat awam, kita hendaklah sentiasa menjaga nama baik dan imej perkhidmatan dari segi perbuatan dan juga percakapan kita. Pegawai pendidikan dan guru juga adalah anggota perkhidmatan awam, maka dalam usaha merakyatkan perkhidmatan awam, Yang Berbahagia Tan Sri KSN telah mengemukakan 6 prinsip yang perlu kita amalkan, iaitu pertama, keterbukaan, yang kedua, turun padang, ketiga, musyawarah, keempat, insaniah, kelima, kekitaan, dan yang keenam, kerjasama antara kita dan dalam konteks yang luas ialah kerjasama antara pihak awam, pihak swasta dan badan-badan bukan kerajaan. Dan usaha membina negara bangsa bermula dengan pembinaan insan yang seimbang dan berasaskan kepada ilmuwan, kerohanian dan kemahiran yang tinggi. Selain elemen penting yang disepadukan dalam ideologi kebangsaan seperti nasionalisme dan patriotisme untuk membina kecemerlangan pendidikan, kerajaan juga berusaha mentransformasi sistem pendidikan negara menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang memberi penekanan terhadap elemen kreativiti dan inovasi. Selaras dengan itu juga, kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT telah dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Kini sudah tiba masanya guru benar-benar menjadi pencetus kepada kreativiti dan penjana inovasi dalam mendidik anak murid kita. Ini adalah amat penting memandangkan negara kita sedang menuju era negara maju di mana ekonomi negara kita perlu dipacu oleh daya inovasi rakyat. Untuk menghadapi persaingan global yang semakin sengit dalam persekitaran ekonomi yang dipacu oleh inovasi, sistem pendidikan kita sebenarnya memainkan peranan yang amat penting dalam menjana daya inovasi rakyat. Saya berharap dan berdoa semoga Konvensyen Pendidikan Kenegaraan pada kali ini akan mencapai matlamatnya dan memberi banyak manfaat yang dapat dikongsi bagi meningkatkan prestasi warga pendidikan keseluruhannya. Pada kesempatan ini, saya sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Idris bin Yusof, Menteri Pendidikan II kita, kerana sudi bersama-sama pada hari ini dan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri sudah tentu menyuntik semangat kepada kami yang hadir dalam konvensyen ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Khair bin Muhammad Yusof atas ucapan alu-aluan sebentar tadi.